saya di 2019209139. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan dan menceritakan serba sedikit mengenai buku yang dipilih oleh saya, iaitu buku ini yang bertajuk Mutiara Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini terbahagi kepada 4 bahagian besar, iaitu yang pertama ibadat, yang kedua muamalat, yang ketiga munakahat dan akhir sekali adalah jinayat. Setiap tajuk dihuraikan secara akademik dan logik beserta contoh-contoh menarik serta diikuti dengan interpretasi ilmiah dan berfaedah. Pendekatan yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali ini sungguh berkesan sekali dan menyentuh setiap hati para pembaca yang membaca dan memahaminya. Tuntutan zaman moden yang serba ringkas dan cepat tampaknya telah berjaya dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali sebelum zamannya lagi. Buku Mutiara Ihya Ulumuddin merupakan terjemahan daripada kitab Mau'izatul Mu'minin sebagai ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang asal. Mutiara Ihya Ulumuddin ini adalah hasil terjemahan daripada kitab yang ditulis oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi dan isinya mengikut urutan karangan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin juga kitab yang dihasilkan oleh Imam Ghazali ini dapat menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama dan juga kitab ini sangat terkenal jika hendak dibandingkan dengan kitab-kitab lain yang juga daripada hasil karyanya sendiri. Keistimewaan kitab ini bermula sewaktu beliau menyusun hasil tulisannya lagi. Imam Al-Ghazali menyusun hasil Ihya Ulumuddin di sebuah sudut di dalam masjid yang dinamakan sebagai Masjid Umawi, kerana di dalam masjid inilah terdapat perpustakaan yang besar dalam daulat Islam. Selain daripada itu juga, sepanjang masa penyusunan, Imam Al-Ghazali menjalani kehidupan yang sangat sederhana daripada segi makanan, minuman dan juga berpakaian. Hal ini demikian, beliau mengunjungi masjid-masjid dan melakukan perkara-perkara yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, setelah kitab setebal 4 jilid besar itu siap sepenuhnya, beliau pergi ke Baghdad dan di sana beliau telah mengadakan satu majlis penerangan tentang kandungan kitab Ihya Ulumuddin. Apa yang saya dapat daripada buku ini adalah kebaikan yang dapat saya cungkilkan adalah daripada pembacaan kitab Ihya Ulumuddin adalah rujukan terbaik selepas Al-Quran dan Al-Hadis. Selain daripada itu, penerbitan terjemahan Mutiara Ihya Ulumuddin adalah antara kitab terjemahan terbaik yang ada di pasaran sekarang. Pastikan setiap Muslim memiliki kitab ini sebagai rujukan kepada setiap kemusykilan yang dihadapi. Tidak kisahlah sama ada kemusykilan itu kecil ataupun kemusykilan yang besar dan berat. Selain daripada itu, terdapat banyak kebaikan dapat kita peroleh daripada buku ini. Antaranya kita dapat mengetahui pelbagai ilmu, terutamanya mengenai empat ilmu berkenaan, iaitu ibadah, munakahat, muamalat dan juga jinayat. Penerbitan buku ini diharap menerbitkan rasa keinginan masyarakat untuk mendalami pendapat ataupun pandangan Imam Al-Ghazali. Maka dengan itu, untuk meneladani contohnya dalam mengharungi hidup dan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Namun demikian, ulasan yang mendalam mengungkap pelbagai hikmat dalam ibadah, muamalah dan juga munakahat serta pelbagai cara untuk melatih diri daripada terhindar perbuatan buruk dan penyakit hati boleh dijadikan rujukan sebagai sebahagian usaha untuk memartabatkan diri mencapai darjat mukmin. Manakala mengikut kesesuaian umur pula, buku ini lebih cenderung ataupun lebih sesuai kepada mereka yang pada tahap dewasa. Ini kerana bahasa yang terdapat di dalam buku ini adalah bahasa yang tinggi yang mudah difahami oleh golongan dewasa sahaja. Buku
bukan tidak layak diberikan kepada golongan muda, akan tetapi golongan muda seperti kanak-kanak, akan tetapi mereka tidak dapat mendalami ayat-ayat yang dinyatakan di dalam buku ini dengan begitu tinggi. Akhir sekali, saya harap kepada mereka yang membaca kitab Ihya Ulumuddin ini, mereka dapat menyematkan ilmu-ilmu yang dibaca ini di dalam hati dan juga akal mereka sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.